Assalamualaikum dan salam sejahtera Sinar PM 7 Oktober bersama saya Hazam Mokhtar. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menggesa Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali didakwa atas kesalahan melanggar perintah kuarantin Kendiri selepas kembali dari kunjungannya ke Turki pada Julai lalu. Ahli Parlimen Pekan itu berkata desakan itu dibuat setelah mendapati ramai yang tidak berpuas hati dengan kerajaan serta memberi ruang kepada pembangkang mengambil kesempatan. Menurut Najib, hanya mahkamah yang selayaknya menentukan sama ada Khairuddin bersalah atau tidak, dan sekiranya bersalah, Ahli Parlimen Kuala Nerus itu masih boleh kemukakan rayuan. Bagaimanapun, beliau berkata desakan tersebut sama sekali bukan berniat untuk mengecam PAS, tetapi kerana sudah bosan dengan isu sama yang kerap dibangkitkan pemimpin veteran DAP, Lim Kit Siang. Lagi cerita mengenai Kit Siang, Ahli Parlimen Iskandar Puteri itu menyifatkan perutusan khas COVID-19 yang disampaikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam sebagai perutusan terburuk sejak Muhyiddin bergelar Perdana Menteri. Katanya rakyat dapat melihat dengan jelas layanan berbeza yang diamalkan kerajaan dalam melaksanakan SOP walaupun perkara tersebut dinafikan Muhyiddin sendiri. Tambahnya, pemimpin kerajaan harus berhenti mengamalkan sikap menasihati rakyat untuk mematuhi SOP sedangkan mereka sendiri mengingkarinya. Dalam pada itu, Kit Siang bersetuju dengan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah bahawa rakyat Malaysia tidak boleh mensia-siakan usaha petugas Barisan Harapan dan semua pihak harus bersatu padu untuk melawan wabak itu dan tidak terus menangisi nasi yang menjadi bubur. Lain pula kisahnya dengan Pemuda UMNO. Ketuanya Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menggesa kerajaan memberi bantuan RM500 secara one-off kepada mahasiswa yang terkesan dengan penangguhan mengejut kemasukan ke IPT yang diumumkan baru-baru ini. Menurut Ashraf, mahasiswa yang terjejas ekoran daripada penangguhan tersebut perlu diambil serius oleh pihak yang berkenaan. Dalam pada itu, Pemuda UMNO turut menggesa agar tempoh moratorium yang tamat pada 30 September lalu dilanjutkan sekurang-kurangnya 3 bulan lagi. Selain itu, ketika menggariskan 3 perkara utama yang perlu diputuskan kerajaan dalam mesyuarat Kabinet hari ini, Ashraf turut meminta supaya sesi persekolahan ditangguhkan sementara memandangkan kes penularan COVID-19 menunjukkan tren peningkatan sejak akhir-akhir ini. Ini pula cerita di Sabah. Pejabat Mufti Sabah memutuskan bahawa kesemua masjid dan surau yang berada dalam zon merah di negeri itu ditutup berkuat kuasa hari ini sehingga 16 Oktober ini berikutan perintah kawalan pergerakan bersyarat yang dilaksanakan. Mufti Sabah, Datuk Bungsu Aziz Jaafar berkata semua aktiviti dan program di masjid atau surau juga ditangguhkan, malah solat berjemaah tidak dibenarkan kecuali untuk melaungkan azan pada 5 waktu. Menurutnya, solat Jumaat juga tidak dibenarkan sepanjang tempoh berkenaan dan ahli karyah wajib melaksanakan fardu zuhur di kediaman masing-masing pada waktu tersebut. Mengulas lanjut, Bungsu yang juga pengerusi Majlis Fatwa Sabah berkata kesemua masjid dan surau yang berada dalam zon kuning dan hijau dibenarkan melaksanakan solat Jumaat dan solat 5 waktu secara bersyarat. Kita beralih ke berita sukan. Tonggak pertahanan Manchester United Chris Smalling sah menyertai klub Itali AS Roma sebagai pemain tetap dengan nilai perpindahan sebanyak RM73.43 juta pada hari terakhir musim perpindahan pemain semalam. Dalam satu kenyataan, Roma memaklumkan Smalling yang meledak 3 gol sejak dipinjamkan ke klub Serie A itu musim lalu telah menandatangani kontrak sehingga Jun 2023. Sejak berkelana ke Itali musim lalu, Smalling sudah membiasakan diri dengan kehidupan di bandaraya Rome sehingga dia mendapat gelaran Smaldini kerana dianggap nadi di benteng pertahanan Roma. Teruskan setia bersama Sinar Harian di portal Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube dan jangan lupa untuk muat turun aplikasi Sinar Harian bagi mengikuti perkembangan semasa dalam serta luar negara.